Dengan segala hormat dipersilakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Wan Jasanapi yang bersama tim pengurusan Gembanur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosnati Mansur, yang dihormati lagi dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang sudi meluangkan masa mengimarkan Taman Ilmu Gembanur Iman pada pagi ini. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadilah Ustazah Wan Jasanapi untuk menyampaikan kuliah Tuha dengan tajuk Takwa Seorang Isteri. Dengan segala hormat, sukacita dipersilakan Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adina, semua admin, pengurusi majlis, semua. Gambar Kak Wan ada kat situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni spontan Kak Wan pun baru lepas khatam Quran. Baru lepas maaf sebab ngambil sikit masa tadi. Tajuk takwa seorang isteri. Betul tak adik? Takwa seorang isteri. Betul Kak. Ustazah. Kita ambil insya-Allah dalam 1 jam. Kak Wan cuba sampaikan, mudah-mudahan sikit memberikan kebaikan pada kita semua, mudah-mudahan dapat manfaat, Okey, kita tengok. Bila sebut takwa, sama ada isteri ataupun suami, semua orang adalah wajib. Semua orang adalah wajib untuk mendapat apa? Mendapat gelaran takwa sebelum dia meninggal. Ingat tu. Nak tengok apa dia kepentingan takwa, apa dia maksud takwa. La'alakum tattaqun. Allah sebutkan nak jadi orang bertakwa, apa dia ciri-ciri orang bertakwa dalam Quran sebut. Apa dia yang sebut takwa ni besar sangat ke? Apa dia keperluannya? Hari ni kita nak bicara, kita ambil ketakwa di kalangan para isteri. Takwa macam mana yang patut ada pada seorang isteri. Kak Wan juga isteri, ni sahabat-sahabat di sana juga isteri. Apa yang patut ada nak tengok takwa dalam sebagai seorang isteri, maksudnya ada suami, nak takwa apa dia? Takwa ialah rasa takut kepada Allah tu sangat tinggi. Bila takut dengan Allah tinggi tu mendorong dia untuk beramal, sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Bila sebut takwa ialah orang-orang yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah dalam urusan ketaatan, yang keduanya taat juga dalam meninggalkan maksiat. Kena ada itu. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Allah rakam dalam Quran. Nak jadi syarat semua kena jadi takwa. Kak Wan kena takwa, Rozana kena takwa, Muda kena takwa, Nur kena jadi orang bertakwa. Macam mana jalan nak jadi orang takwa? Saya tanya sekarang ni, kalau tak tanya Kak Absa, admin, Adina dah takwa ke belum? Jadi kita tengok macam mana kita nak ukur takwa kita. Kita tengok dalam Quran sebut. Antara ciri-ciri nak jadi isteri yang bertakwa, syarat dia apa je? Bila kita sembang dalam ni, syaratnya mesti ada iman. Mesti ada iman yang benar. Apa dia iman? Iman ni lafaz di mulut, saya Muslim, saya orang Islam. Lafaz dekat mulut, hati tu kena yakin. Kena yakin dengan perbuatan amalan yang kita buat tu, buat kerana siapa, niat apa, untuk apa. Yang seterusnya mesti dibuktikan dengan anggota tubuh. Perbuatan kena. Jadi orang bertakwa pertama sekali Quran sebut surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Apa dia pertama sekali? Mesti beriman. Nak jadi takwa tidak kak? Kena iman dulu. Iman kena buktikan. Nak tengok apa dia iman? Iman tu pula orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Kita dah bicara amal soleh tu ada 2 ciri dia. Selagi tak dapat makam amal soleh tak ada iman. Tak akan jadi orang bertakwa selagi tak ada 2 tu. Apa dia? Antara orang beriman yang beramal soleh, iaitu orang yang melakukan pertama dengan ikhlasnya. Buat kerana Allah. Yang kedua, buat ikut apa yang telah itibak Rasul. Apa yang Nabi ajar. Apa yang hukum diterima. Yang sahabat buat. Yang Nabi setuju dalam Quran, hukum-hukum dalam Quran, dalam hadis Nabi. Itu baru dikira amal soleh. Jadi kalau kita beriman, kita buat juga amal. Tengok contohnya solat. Solat, ada tak yang orang jamaah ni daripada subuh sampai isyak? Jamaah sekaligus. Dia buat juga solat. Mana yang tak kena? Dia solat juga ingat Allah. Walaupun solat
kalau kita sebagai Muslim jadi orang yang bertakwa, kena ikut cara Nabi ni, kena ikut semua. Cara Nabi kena ikut semua, cara perbuatan pun kena ikut, tindakan pun kena ikut. Hari ni banyak tak kita hari ni beramal, para isteri juga beramal, tak ikut apa yang Nabi ajar, bercanggah dengan apa yang Nabi ajar. Sebab tu takwa seorang isteri, pasti pertama isteri tu beriman kena ada ilmu. Ilmu apa yang boleh pimpin guide kita, iaitu ilmu memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau dua ni kita jahil, tak cuba nak memperbaiki diri, nak tingkatkan ilmu, Al-Quran dah pastilah wajib kena tadabbur memahami Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi kena tadabbur, kena tahu apa yang Nabi ajar. Kalau tidak nanti ibadah kita tak selari, tak sama dengan apa yang Nabi ajar. Mulalah kenapa akhirnya buat penat tak latifah, tapi sebab benda tak seiring, tak sama dengan apa yang Nabi ajar, bercanggah. Itu di antara takwa seorang isteri, pasti ada ilmu. Ilmu ada, bukan ilmu tentang, kalau ada ilmu kedoktoran, engineer tu itu tambahan, itu dunia. Itu kalau tak ada ilmu pun tak jatuh maruah. Kalau tak ada ilmu tentang arkitek, tentang nak pandai masak semua, tak jatuh maruah. Yang pasti sekali ilmu yang kena ada ialah memahami Al-Quran, kena tahu. Sebab berbeza kalau orang yang faham Quran dengan tak faham Quran. Okey, kita tengok apa yang disebut ciri-ciri isteri. Kita ambil ni isteri. Kalau secara umumnya semua lelaki dan perempuan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pertama dah tentulah isteri-isteri kita semuanya di KN, Rozana, Moda, pertama kena ada apa? Pertama kena apa? Tidak ada ragu-ragu dengan apa yang ada dalam Quran dengan hadis. Apa tu? Tidak ada sekejap. Nak tegak betul, insya-Allah. Tak boleh ragu-ragu dengan apa yang ada, sebab tu Quran itu benar tanpa ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu, pasti ada tak kena dengan diri kita. Orang yang bertakwa kepada Allah, isteri yang bertakwa tidak akan ragu. Kalau dia kahwin dapat pasangan suami dia, tak apa molek sangat, maksudnya biasa-biasa nak mandi dengan orang lain, mungkin dia berjawatan tinggi, dapat isteri suami biasa je. Sebab tu orang yang tidak ragu dengan ketentuan takdir Allah ke atas diri dia, dia akan sambut menjalani takdir dengan keadaan yang sangat mensyukuri nikmat. Hari ini berlaku kat mana? Masa kahwin dulu sama-sama duduk di bawah. Allah bagi rezeki naik, tengok isteri lebih tinggi pada suami. Kita lebih ada dapat jawatan pengarah, boleh jadi suami tu postman, dah nampak lain. Sebab apa? Kenapa berlaku berbalah kat situ? Sebab tidak memahami konsep kehidupan. Tidak memahami konsep, sebab tu kena tanam kefahaman yang benar dalam agama. Sebab tu Allah sebut orang yang, kalau Allah sayang pada orang tu, Allah akan bagi dia faham dalam urusan agama. Hari ini berlaku tak banyak. Bagaimana isteri hari ini kecewa, hari ini isteri frust. Bila dapat suami yang mungkin kedudukan suami tak sama taraf dengan dia, di segi pencapaian akademik tak sama, pendapatan tak sama, akhirnya berbalah, akhirnya banyak yang minta cerai. Sebenarnya isteri itu kena sedar diri. Para isteri itu kena sedar diri. Allah bagi jodoh kat dia masa tu sesuai dengan dia. Salah satunya kelaman kau sendiri kawan. Allah bagi jodoh kat dia masa tu memang sesuai dengan dia. Allah tak bagi lebih, sebab apa? Nanti dia lupa diri. Tapi masa berjalan Allah nak uji dia lagi. Allah bagi dia belajar, dia dapat jawatan tinggi, suami masih tahap macam tu lagi. Jadi sebab tu nak didik kita untuk jadi orang bertakwa ialah orang yang tidak ragu-ragu dengan ketentuan takdir yang Allah dah tulis takdir tu kat dia. Dia tak ragu-ragu. Itu dia. Takwa seorang isteri tidak ada keraguan. Yakin benar, itulah pasangan dia yang terbaik. Itulah kehidupan yang terbaik, baik dalam bentuk suami, dalam bentuk kehidupan. Akhirnya, dia tak berbalah-balah dengan takdir. Lagi apa dia lagi? Di antara ciri menjadi takwa seorang isteri. Tak ragu-ragu, iaitu orang yang banyak solat. Nak dapat makan takwa ni mesti kena banyak solat. Solat pagi, solat sunat. Kawan tak nak sebut solat fardu. Solat fardu tu dah habis, baik dah kita buat. Tak akan buat solat sunat kalau solat fardu tak boleh. Antaranya sahabat ni kata solat tasbih setiap hari, didik diri untuk boleh buat. Sampai Allah jatuh kasih kat kita. Kalau Allah jatuh kasih kat kita, rumah tangga kita semua akan dipandu. Allah akan pandu kita semua nak bersikap, nak bertindak, semua Allah akan ajar kita. Kita hari ni kalah dengan apa? Ada 5 musuh dalam diri kita. Musuh yang paling besar, orang lain tak tahu lagi. Orang lain tak tahu lagi kejahatan.
diri sendiri yang tahu dulu, iaitu nafsu yang jahat. Jadi kita tengok antaranya apa dia ni, jaga solat sunat. Solat sunat ni Kak Wan nak mendidik kita semua untuk Kak Wan juga. Memperbanyakkanlah ibadah solat sunat kita. Amalan-amalan sunat, saya cakap dalam semua amalan, jaga dalam solat. Sebab Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, sampai Allah jatuh cinta dekat kita disebabkan kita datang menghadap Allah di hari kiamat esok dengan apa? Solat fardu, dah tentulah memang kena buat. Yang keduanya, memperbanyakkan solat sunat, banyak sujud dan rokok kepada Allah. Itu antara ciri-ciri isteri yang bertakwa kepada Allah. Tak tinggal sembahyang sunat rawatib, tak tinggal sembahyang sunat rawatib, tak tinggal apa lagi, sunat ba'diyah qabliyah, tak tinggal solat-solat qada yang kita tinggal dulu, sembahyang sunat tasbih, sembahyang tahajud. Itu semua tu kita belajar sunat duha. Selagi ada umur, isteri kenapa berlaku rumah tangga orang ini banyak keluh kesah, banyak, tapi sebenarnya Allah sebut dalam Quran, hendaklah kamu sabar dengan solat. Sebenarnya kita tak cukup solat, betul tak? Kita hari ini tak cukup solat, betul tak Kak? Setuju tak dengan Kak Wan? Kita hari ini tak cukup solat. Ada masalah isteri ni? Kita ni isteri, pastilah Allah akan uji kita ni dengan apa? Dengan ujian dengan suami. Suami tu jadi ujian selagi mana suami tu tak suruh buat ajaran sesat, tak suruh mengajar isteri ajaran sesat, walaupun dia tak solat pun dia boleh duduk satu rumah. Sebab apa? Dia tak solat, dia dosa dengan Allah, bukan dengan kita. Tapi sebagai isteri yang solehah, isteri yang bertakwa, ada ciri balik dulu. Ada ciri-ciri isteri yang takwa tadi, dia akan bangun malam. Macam tadi malam Jumaat, dia akan bangun ambil wuduk untuk solat 2 rakaat. Usolli sunatan tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Dia akan solat sunat tahajud 2 rakaat. Dia akan buat solat taubat. Dia akan buat segala-galanya apa yang dia belajar. Sebab apa? Sebab dia ada Allah. Dia ada Allah, dia nak mengadu dekat Allah, nak serahkan seluruh kehidupan dia pada Allah. Dia nak mengadu domba dekat Allah, Allah akan tolong. Kita hari ni masalah banyak lagi, kenapa tak ada penyelesaian? Sebab kita ni, kita tak bersandar dengan Allah, kita cari makhluk. Kita cari kaunseling, kita cari sahabat kita mengadu habis semua. Akhirnya lagi parah masalah kita, baru kita cari Allah. Hujung dah habis lelah dah, baru kita cari Allah, baru nak mengadu. Ingat ciri isteri yang bertakwa tidak ada ragu. Baiklah suami macam mana, kecuali pukulnya. Kecuali suami tu pukul dia, itu tak boleh taat lah. Kalau pukul tu tak boleh taat lah, kena ambil action lah yang tu. Selagi mana tak pukul, mulut dia laser, Kak Wan pernah cerita kan tentang bagaimana cerita Kaulah binti Sa'labah kan, macam mana mulut suami tu laser, taat. Bila ada urusan apa, bila ada urusan mengadu dekat silakan, bila mengadu dekat Nabi, insya-Allah cantik tak hujung dia. Sebab tu nilai-nilai isteri yang bertakwa tadi, walaupun ada masalah dalam rumah tangga, kalau nak mengadu, pilihlah kepada Allah tu tempat kita nak mengadu yang pertama. Belajar bangun malam untuk mengadu kepada Allah, satu persatu belajar memperbanyakkan solat. Belajar beruzlah. Belajar untuk duduk ambil sebahagian malam untuk kita nak tasmik kepada Allah segala urusan, serah pada Allah semua. Urusan suami, urusan anak, kehidupan semua serah pada Allah. Nanti hati akan lapang. Silakan ya. Okey, boleh faham tu. Apa dia lagi ciri-ciri? Terima kasih ya. Balik dulu Pak. Apa lagi ciri-ciri isteri yang bertakwa? Yang banyak solat, yang seterusnya yang banyak sedekah. Takwa isteri banyak sedekah. Sedekah ni apa di antara ciri baik lelaki perempuan. Bagaimana ciri wanita, sebab Nabi sebut wanita sebab banyak dosa, kadang-kadang mulut tak dapat kawal, banyak langgar hukum. Pada hari raya Nabi ambil niat, Nabi punya apa samban ni, Nabi bentang, ya masyarun nisa, wahai para isteri wanita macam ni, ada yang tabur bagi gelang, bagi cincin, tabur duit sebagai sedekah. Sebab apa? Nak menghapuskan dosa. Sebab wanita ni banyak dosa dengan suami. Ni Kak Wan bercakap ni batal, mudah-mudahan Allah ampun kita semua. Bila kita ada dosa dengan suami, dengan Allah, jadi kita kena segera bertaubat, kena jadi orang yang segera kembali fafiru ilallah, kepada Allah. Boleh faham? Lagi apa dia lagi? Antara takwa seorang isteri. Sebab apa? Takwa ni memang dituntut selagi tak dapat mahkota takwa, tak dipakai DKN,
Adinda tak pakai lagi dayang, tak pakai mahkota, tak diiktiraf sebagai orang bertakwa selagi itu belum nasib baik. Memang kalau dalam bahasa Al-Quran dia kata celaka. Celakalah orang tu selagi mana dia tak dapat takwa. Al-Quran sebut amalan orang-orang yang diterima, amalan yang diterima Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Dalam Quran Allah sebut. Selagi tak jadi takwa, selagi itu memang nasib tak baik. Jadi Kak Wan pun takut sangat mohon dengan Allah supaya kita jadi la'alakum tattaqun. Kalau kita tengok formula dia tak susah pun. Sebenarnya tak susah jadi orang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh kena ada ilmu, kena ada kefahaman dalam Al-Quran dan hadis, kena ada ilmu untuk memahami takdir hidup, qada dan qadar. Kena yakin, kena beriman dengan qada dan qadar Allah. Setiap isteri ni ada nasib ni tak masing-masing. Ada dapat suami garang, ada dapat suami baik, macam-macam ada kan. Tapi isteri yang bertakwa pasti akan membentuk suami ya. Suami ya, kat mana ada kekurangan boleh dibentuk dengan isteri. Kat mana nak bentuk? Itulah memperbanyakkan sujud dan rokok kepada Allah. Memperbanyakkan mengadu domba dengan Allah di waktu malam. Pasti akan dapat titik tu. Akan bertemu dengan titik penyelesaian. Lagi apa dia sedekah, lagi apa dia lagi, kita tengok di antara nilai isteri yang bertakwa kepada Allah, dia memang percaya pada benda-benda ghaib. Itu keimanan. Asas pada keimanan, percaya pada benda-benda ghaib. Benda ghaib akhirat, syurga, benda ghaib Tuhan, benda ghaib tak nampak, tapi dengan iman dia boleh percaya. Dia boleh bawa kehidupan dia, menghadapi kehidupan dia dalam keadaan benar-benar bersandar diri kepada Allah. Tengok lagi bagaimana ciri nak jadi orang bertakwa, isteri yang bertakwa, isteri yang tidur sikit di waktu malam. Jangan jadi isteri yang melampaui batas. Jadi isteri yang bertakwa, isteri yang macam mana tu? Isteri yang sikit tidur di waktu malam. Dia akan ambil hujung sebelum dalam waktu sahur. Untuk apa? Untuk mohon ampun. Bukan untuk dia saja, untuk suami, anak-anak dan keluarga dia. Dia bangun untuk 1/3 akhir malam untuk bangun minta ampun kepada Allah. Jadi seronok tak kalau kita berbicara kehidupan isteri yang selalu sedar diri. Rasa dirinya bersalah, rasa dirinya dosa. Tengok sikit sebanyak apa saja suami yang bengkok sikit ke, ada kekurangan suami, berlapang dada, senyum. Percayalah bila kita uruskan urusan manusia, termasuk suami kita ni manusia. Bila berurusan dengan manusia adalah urusan hati ke hati. Jadi senang kalau urusan hati orang yang hati dia hidup. Hati dia memahami kehidupan. Sebab tu mohon bila Allah bagi kat kita ni, hati duduk kat dalam ni, termasuk Kak Wan juga. Bila Allah bagi hati dapat faham lah, merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kita tengok kadang-kadang pasangan tu dapat suami, ya Allah, kita tengok, ya Allah, letih kita tengok. Tapi tengok dia aman. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, patutnya aman. Tapi isteri ni jadi lintang pukang. Melihat satu kehidupan suami tu macam satu beban dekat dia. Nampak Jaga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan ketakwaan pada dalam diri kita ni. Jiwa isteri yang takwa kepada Allah. Takwa tu takut dengan Allah. Hari ni ramai tak isteri curang pada suami. Tak ditanam pada awal kefahaman dalam agama. Hari ni ramai tak curang. Berapa ramai yang nifas. Yang sampai sikit-sikit mahkamah nak cerai. Sikit-sikit nak cerai. Sikit-sikit nak cerai. Nak tuntut itu ini. Kenapa sampai jadi macam tu? Maknanya tidak ada keberkatan. Bila jadi keberkatan dalam isteri tu sendiri tak ada. Percayalah. Sesiapa yang dapat isteri yang solehah, dia telah dapat kejayaan dalam hidupnya. Hari ni isteri, hari ni sikit-sikit dalam ada suami pun boleh cari lelaki lain. Suami keluar kerja, lelaki masuk sini. Pakai tudung labuh. Pengalaman kaunseling, kau jumpa macam-macam. Takut kita. Takut ni Kak Amsah, Rozana, Dayang. Macam mana kita harap lah. Mudah-mudahan kita tak jadi macam tu, insya-Allah. Apalagi nilai-nilai yang takwa yang kena ada pemaaf. Ciri-ciri dalam Quran sebut antara orang yang bertakwa, orang yang boleh memberi kemaafan. Ini susah nak ada ni. Walaupun suami buat salah kat kita, Kak Wan bicara ni sebagaimana tak pukul. Kalau pukul tak lo taat. Kalau dia pukul terus, bukan suruh dia taat, itu tak cerdik. Kalau dah kena pukul, kena bagi sampai sengit sana, kita nak taat dia, kena tak kena lah. Islam tak suruh macam tu. Islam suruh sahabat kalau bentuk mulut dia laser, dia maki, dia macam lelaki Kaulah binti Sa'labah. Tengok dia taat. Sebab apa? Dia tak buat kesat.
Mungkin yang lain kata ustazah, walaupun dia maki tu ustazah boleh bawa trauma, boleh bawa kepada emosi, boleh bawa stres. Tak? Orang beriman takkan stres. Tak ada satu dalam Quran sebut orang yang dekat dengan Quran, orang yang dekat dengan Allah akan stres. Orang yang dekat dengan sunnah Nabi yang memaham Quran tak akan berlaku orang tu stres. Orang yang stres sebab apa? Sebab dia jauh dengan Quran. Dia jauh dengan agama. Dia jauh dengan Allah, berarti orang walaupun dapat suami baik pun dia tetap dalam keadaan stres. Jadi hari ni kalau ramai tak suami tak solat, tak payah nak stres. Apa pula nak stresnya? Dan memang itu bahagian kita kena sambut. Ini ada benda Allah nak test kita. Lagilah kita kena bangun banyak waktu malam. Nak jadi orang bertakwa mesti hebat. Orang yang ada iman first class. Pasti first class. Dia pun ada ilmu warasikhuna fil ilm. Ada ilmu yang tinggi kefahamannya. Ini banyak juga orang ada ilmu tapi tak faham. Keliru komen. Kita mohon dengan Allah supaya diberikan kita warasikhuna fil ilm. Diberikan kefahaman agama yang tinggi. Nanti suami jadi keliru. Kalau kita jadi boleh sabar. Senyum. Suami marah maki pun senyum. Tak apa bang. Tengoklah. Allah. Siapa yang boleh ubah hati suami? Pasangan kita. Hanya Allah. Kita hanya buat je kerja sekolah kita. Kerja sekolah kita apa dia? Ya Allah, angkat tangan. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim. Senang je kita. Aku mohon ampun di atas kejahatan diriku sendiri. Senang tak? Aku jadi Allah, aku mohon ampun di atas kejahatan diriku sendiri. Tolong perbaikilah kehidupan aku, suami dan anak-anak aku, ya Rab. Ya tu minta. Bangun lagi, malam esok bangun lagi. Bangun insya-Allah. Kalau ikut takkan kecewa. Betul tak kakak? Kak Wan ni ada sini ada beberapa orang bersama Kak Wan juga kita sini dengan jemaah. Dan ni boleh faham ya. Lagi apa dia lagi cerita? Orang yang sentiasa memberi kemaafan. Walaupun suami buat silap, boleh ampun dengan senyum. Sentiasa dalam senyum. Kita pun tengok contoh Nabi. Macam mana nak buat baik dengan orang yang tak buat baik. Kita kena ada ihsan dalam diri kita. Ingatlah pasangan kita ni hari ni bicara tentang isteri yang takwa. Kita dalam keluarga lain, suami juga dalam keluarga lain. Kita di growing up, dibesarkan dalam family yang berbeza. Memang susah kita nak jumpa ngam semua tu. Betul tak nak jumpa ngam? Tapi maknanya sebab itulah belajar menghormati kelemahan masing-masing. Indah. Akhirnya nanti kita akan temu apa? Walaupun dapat suami laser, suami yang curang. Dia ada perempuan dekat luar kan? Dia ada perempuan dekat luar. Percayalah Kak Wan dah ajar beberapa orang memang Allah tolong. Dia curang dekat luar, dia benci dekat kita. Bila tengok macam itulah, bila ada perempuan yang tengok isteri dia, buatlah formula ni. Ada Allah. Di situ menambahkan kita lagi nilai tambah dalam ibadah kita. Kejar Allah. Sebab apa? Sebab kita berhajat. Kita cari Allah masa tu. Ya Allah ni, ayat mata satu gelas pun boleh sampai ni. Nak mengadu dekat Allah tentang masalah kita. Tengoklah akan bertemu. Kita akan jumpa dengan titik yang jujur. InsyaAllah Allah akan bagi jawapan. Syarat dia, Allah kata segala kesulitan kamu dalam surah At-Talaq ayat 3. Kamu ada sulit, sempit rezeki, masalah apa pun, Allah akan bagi jalan keluar. Syarat dia kena takwa. Nampak tak? Betul tak? Syarat dia tak ada syarat ni kamu kena ada, kena ambil PhD kan? Kamu kena ambil PhD, kena ada master. Tak ada syarat sama. Ada, Alhamdulillah. Hari ni ramai tak orang ada PhD, ada master tapi tak kenal. Tak kenal hukum hakam, langgar. Kena pula dia pula dapat suami kan, suami pula kecil gaji pada dia. Mula dia perasan dia dia perasan dia tu besar Ini Kak Wan kongsi pengalaman, Kak Wan kongsi beberapa sahabat-sahabat Jadi bila kita jadi takut, Allah akan bagi semua jalan keluar. Bila semak dalam surah At-Talaq ayat 3. Segala Allah buka dalam keadaan yang tidak disangka. Allah akan bagi rezeki dalam keadaan yang tidak disangka. Ya Rab, pegangkanlah hati suamiku, Ya Rab. Engkau tahu aku ada kemudaratan. Aku ada kemudaratan, Ya Rab. Engkau mengetahui, tapi aku dan Kau, Ya Rab. Ya Allah, aku tagih pada Kau dengan sifat Kau yang maha pengampun, maha penyayang. Berilah, Ya Allah, kembalikan suami. Minta. Itu sebab tu kekuatan isteri yang bertakwa hebat doa dia. Kena sabar nari. Makam sabar itu lagi tinggi. Nanti kalau kita bercakap, nak jadi isteri yang bertakwa bila ada urusan rumah tangga kena banyak sabar kan. Semua orang bercakap kadang-kadang orang marah bila sebut sabar. Sabarlah kamu dengan suami tak? Sebab sabar dengan apa? Dengan solat. Sebab tu kalau Kak Wan Syazik, suruh solat banyak-banyak. Kadang-kadang bila sebut kataan sabar ni orang marah. Asyik-asyik sabar. Berapa lama saya nak sabar? Padahal dia tak mula lagi kesabaran tu.
Maksudnya, ya Allah banyaklah solat dia, banyak solat. Buat solat sampai Allah jatuh cinta kat kita. Bila Allah jatuh cinta kat kita nanti, kita tengok suami kita dalam keadaan apa pun. Ya Allah, Alhamdulillah. Orang lain tak ada suami, kita ada suami. Walaupun suami tu ada sengit-sengit sikit, nak boleh dibaiki. Allah, aku pun tak pandai nak baiki dia. Aku dan kau ya Rabb. Di situ seronok. Sangat nikmat bangun malam ya Allah. Ada kekuatan besar nak bangun malam sebab ada target. Ada target ya Rabb, malam ni nak bergaduh apa dengan Allah. Ya seronok lah. Nanti Allah akan bagi nikmat dalam hati tu sebab tu Allah akan bagi jalan keluar. Kalau betul dia memang tak bagus contohnya, Allah akan bagi perpisahan dalam keadaan yang terhormat. Boleh faham tu. Boleh faham tak Ustaz? Takwa seorang isteri. InsyaAllah takwa isteri dia boleh menyelamatkan semua. Bukan pada keluarga, ummah semua boleh selamat. Ini berlaku apa dia? Sebab isteri tak takwa. Maka ada banyaklah berlaku masalah dalam masyarakat ini. Salah satu punca daripada isteri tak takwa. Kalau betul Ustazah tak adil lah. Tengok suami kita. Kita belum mula lagi. Kita dalam urusan rumah tangga, kehidupan semua. Kita belum bermula lagi sifat apa? Sifat bergantung dengan Allah. Tak ada sebenarnya. Kita kecoh. Kita bergantung dengan Allah waktu mana? Waktu sangat berhajat. Sangat berperlu. Bila ada ujian besar, time tu lah baru kita berhajat dengan Allah. Kita nak latih kita ni, isteri yang bertakwa. Sentiasa, setiap saat, sentiasa berhajat dengan Allah. Pagi, petang, siang, malam, sentiasa berhajat dengan Allah. Kita perlu Allah dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita lemah. Kita lemah dan kita berhajat dengan Allah. Hari ini, maaf, kita tengok dalam rumah tangga, baik suami, anak-anak kadang-kadang nampak aman dalam rumah tangga tu kan. Tapi belum lagi diuji. Yang paling sedih bila Allah uji dalam usia kita 50-an. Bila Allah uji dalam usia kita yang agak lewat, dah lanjut. Allah uji, hidup ni ada ujian. Jadi kalau kita memahami ilmu, tabiat hidup, dengan berpandukan Al-Quran dan hadis, Allah jaga kita. Bila main dalam usia tua, Allah nak uji. Berapa ramai orang bila diuji dalam rumah tangga, umur 50, dan pun tak malu dah nak pergi mahkamah pun tak rasa segan. Asalkan dah tak malu dah nak pergi mahkamah. Jadi kita nak, ya Allah, kita nak dalam usia kita macam tu, ya Allah, nampak elok kita menghadapi usia-usia besar kita dengan mendekatkan diri dengan Allah, sonok. Dan sebab tu kena tanam sifat-sifat nilai-nilai qalbun salim. Nilai-nilai orang yang bertakwa daripada sekarang kena tanam. Kena tanam daripada kecil sampai besar, nanti kita rasa seronok kehidupan kita. Hidupan dalam rumah tangga, seronok. Ada anak-anak pun seronok. Sebab apa? Bila ada ujian, kita ada Allah. Kita ada jalan, Allah bagi formula. Kena bersabar dengan dalam solat. Kena tingkatkan doa kita. Kena ada dalam hati ni bergantung besar dengan Allah. Orang lain tak boleh tolong kita. Kadang-kadang kita pergi minta khidmat kaunseling. Jumpa kaunselor pun tak akan tudung. Rupanya tengok kaunselor ni pun baru kena cerai. Kadang-kadang kaunselor tu pun baru kena cerai. Dia pun baru pisah. Dia silap dia 3-4 kali kahwin dia kena cerai. Faham tak maksudnya? Apa yang kau orang sebut menunjukkan dia tu manusia. Dia makhluk. Kita hari ni habis pergi jumpa makhluk. Habis bicara makhluk dah tak larat dah baru nak cari Allah. Jadi hari ni tak, kita nak dengan nilai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jaga solat kita, jaga doa kita, jaga taubat kita, setiap masa bertaubat dengan Allah, buat silapnya taubat. Walaupun suami macam kita mau tak dapat, macam dulu masa kahwin dulu 20 ciri kita nak. Jadi kita dapat 5 yang kita hendak dapat, 15 tak dapat sebab dia manusia. Sebab tu isteri yang bertakwa kepada Allah ni, dia sentiasa jadi jalan. Jadi jalan mensejahterakan orang lain. Boleh faham kat situ? Ada soalan nak tanya ke? Okey, Ustazah dia buka ruang untuk soalan. Boleh ajukan soalan insya-Allah. Kalau tak ada, Ustazah teruskan dulu kuliahnya. Okey. Kak Wan masih dalam Masjidil Haram. InsyaAllah kita teruskan sikit. Takwa seorang isteri. Kita bila dah kahwin, sama ada masih lagi bersama dengan suami ataupun suami dah meninggal, status isteri itu benda yang mahal. Kak Wan sebab Kak Wan dah sebut dulu contoh tentang kaulah tu, ambil itibar kat kita. Orang tanya kat Kak Wan, macam mana kalau suami laser kan? Jadi suami laser kita uruskan dengan ilmu. Sebab tu isteri yang bertakwa adalah isteri yang ada ilmu. Dia dapat uruskan kehidupan dia dengan ilmu. Nak uruskan apa?
Nak uruskan tentang kehidupan rumah tangga juga dengan ilmu. Nak uruskan masalah problem juga dengan ilmu. Panduan dah bagi kat mana yang kita faham. Bila kita memahami Al-Quran, kita memahami hadis. Kita ada rujukan untuk kita buat perubahan dalam diri. Percayalah ini dan selalu berdoa dengan Allah. Minta tolong Allah, bersandar dengan Allah untuk Allah perbaiki. Perbaiki kehidupan Allah ma'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Selalu ingat Allah kan, sentiasa dalam senyum, latih diri untuk sentiasa senyum. Bila bercakap tu minta dengan Allah, cakap apa? Bila saya cakap nak sebut dekat suami, bila ada ujian kat suami nak bercakap tu biar sampai masuk dalam hati. Al-Quran sebut kalau kita nak cakap, nak nasihat orang, biarlah nasihat dan percakapan kita itu boleh menembus dalam hati orang yang mendengar. Ini silap kita bercakap dalam nada yang mengajar, nada yang beletir kan. Nada yang beletir takkan sampai sebab kita niat pun niat sebab nak marah. Kita didik anak-anak, didik sahabat, didik semua sebab niat nak marah, jadi akhirnya tak sampai. Sebenarnya niat tu nak marah kita beletir. Kita tak ada niat untuk si Allah untuk memperbaiki. Beza niat kita, betulkan niat kita lah, insya-Allah. Jadi apa dia lagi? Jadilah kita yang adil. Yang memahami, contohnya isteri yang bertakwa macam mana. Kak Wan sebut tadi hendaklah banyak solat sunatnya. Kena tengok, kena faham. PA suami. Ada orang tengok dia sampai sekarang tidur dengan cucu. Dia ada suami, tapi tidur dengan cucu. Lepas tu dia ibadah pagi, petang, malam-malam. Dia biar suami dia atas katil seorang. Kak Wan ingat juga itu kaedah yang sangat salah. Dia tak boleh nak renggang dengan cucu sedangkan suami ada. Selagi mana dia isteri, dia kena jaga. Macam mana nak dapat nilai takwa dalam diri, sebab dalam perjalanan kehidupan kita sendiri pun kita bercanggah dengan agama. Kita tak akan jumpa kenikmatan. Tak akan dapat kenikmatan sampai mati. Sebab tu belajar isteri yang bertakwa, dia akan belajar menghormati kelemahan masing-masing. Tengok tak mana tak bagus ni, alhamdulillah saling nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat dalam negara-negaraan yang benar-benar minta petunjuk Allah. Bukan nak beletir dekat suami ataupun pasangan dan anak-anak kita juga. Dan sebab tu antaranya lagi isteri yang bertakwa selalu memberikan contoh yang terbaik. Dalam bab solat pun selalu Kak Wan sebut dalam bab solat. Solat wanita kat bilik kan. Solat terbaik dekat bilik lah, dekat rumah. Jadi Kak Wan selalu gunakan metod ini. Kalau nak solat tu biar dekat tengah-tengah rumah. Biar semua orang tengok, anak-anak semua tengok kita. Biar anak-anak tengok kita solat. Tak adalah tutup pintu dalam rumah kita, tak ada aurat apa, kita keluarga. Semayang kan, semayang anak-anak. Mak ni rajin semayang dekat hall ni. Dekat hall. Biar anak jalan ni nampak. Anak pusingnya pasti nampak body mak ni kan. Mak tengah solat, tengah ngaji, mak tengah buat sesuatu benda. Itu di antara dakwah yang mahal. Hari ini mungkin tak perasan apa dia kesan dia pernah melihat tu satu ilmu, insya-Allah. Nanti mak dia dah tak ada, kita tak ada ke, atau kita satu masa anak dia matang dia akan lihat, dia akan belajar banyak kebaikan yang ada kat mak dia. Dia akan tengok beza mak dia dengan mak orang lain. Isteri yang bertakwa bila dia buat amalan, dia akan tunjuk dekat anak-anak dan suami dia. Dia suami tengok. Kalau nak kata Quran tu cakap dengan suami, mak, saya kata Quran ni, baca doa ya Allah, maka dia akan pahala 30 juzuk Al-Quran pada suami. Cakap. Tapi kita tak boleh buat sebab kita masih ada perasaan dendam dan marah. Buat di tengah-tengah rumah tu nanti akan tengok. Cakap dengan anak-anak, dengan suami, isteri yang betul. Ni abang, anak-anak semua, mak tak mau tempat ni jangan buat maksiat. Ni telah di ahli sufi, ulama dulu dia bila nak keluar musafir, dia akan cakap dengan anak-anak dia. Anak-anak ni bapak nak keluar musafir, tolong jangan masukkan maksiat dalam rumah ni. Jangan ada maksiat kat tempat ni kan. Bapak selalu solat di sini, nampak tak? Itu di antara bentuk pengajaran yang kita nampak macam akan bagi kesan. Nanti anak-anak bila mak dia tak ada, nanti dia akan ingat itulah hadiah yang bernilai. Jangan sampai anak tengok mak asyik main telefon, sampai menerap. Hari ini kalau kita tak ingat jadi kita dah tua pun, telefon sampai menerap. Jadi macam mana contoh yang kita nak tunjukkan anak? Sebab tu antara lagi isteri yang bertakwa sentiasa menghidupkan amalan solat berjemaah dalam rumah. Amalan berjemaah dalam rumah, amalan tausiah kat mana duduk di meja makan, duduk kat meja makan, bawakan adab dalam meja makan, nak tidur bawakan adab, jadikan keluarga semua dalam penuh beradab, tanamkan. Dan dalam Quran sebut, hendaklah kita hidupkan amalan sunnah
Macam mana kehidupan keluarga Nabi dalam keluarga. Kehidupan kekeluargaan Nabi tu kita tanam dalam rumah kita. Kat mana kita nak tanam dekat anak, bagi dekat meja makan. Kita tausiah anak dan kita minta anak kita hari ni, Kak Long, hari ni bagi satu hadis Nabi, kita nak train. Semua orang akan hidupkan amalan tu, insya-Allah. Tu jadi isteri yang bertakwa, isteri yang hidup. Bila tanya anak-anak tanya mak apa dia hukum ni, maksudnya insya-Allah boleh jawab. Maksudnya mak tu kena sentiasa ada ilmu. Bukan ilmu tentang kehidupan. Isteri yang bertakwa juga dia kena macam mana? Isteri dia kena ikut trend. Nampak tak? Dia kena ikut trend suami dia. Kalau suami dia macam tu, dia kena ikut kehendak suami dia. Suami dia suka macam tu, dia kena ikut. Suami dia suka isteri berpakaian macam ikut. Yang penting jangan sampai buka tudung lah. Jangan sampai buka tudung. Tiba-tiba nak ikut trend sampai pakai seluar jeans ketat tak nak. Masih lagi dalam keadaan Islamik. Tapi makna kata hati dalam tu sesuai dengan tema. Kadang-kadang kita di dalam keluarga kita ni kahwin, datang suami, kadang-kadang suami kita muda pada kita 10 tahun, 15 tahun. Jadi kita nak bawa mood macam mana orang yang kena belajar. Tu benda-benda halus tu tak ada kat kita. Benda-benda seni. Kalau kita berumur, suami muda hari ni, macam mana nak tackle? Kita tak boleh bawa lah kita yang dah tua ni dalam kehidupan dan tu supaya orang semua ikut kita. Ada masa kita kena meraihkan kehendak-kehendak mereka semua. Dan anak-anak juga. Dengan anak-anak juga macam tu. Kita kena bawa, jangan sampai kita orang kata apa, asyik ortodok. Nak bawa semua orang hormati apa yang kita nak. Ada masa kita kena hormati apa juga kehendak anak-anak dan pasangan kita. Walaupun kita nampak macam tak apa berkenan, selagi mana tak langgar hukum, silalah kita raikan. Nampak tak? Selagi mana tak langgar hukum, kita raikan. Boleh faham ya? Okey Ustazah, kita tanya soal ni, soal daripada call message ni daripada Raimah. Assalamualaikum Ustazah. Macam mana menghadapi dengan suami yang tidak pernah menafkahi isteri, makan, minum dan pakaian yang asas hanya menyediakan tempat tinggal saja? Mohon pencerahan dari Ustazah. Okey, tanggungjawab pertama, tengok tanggungjawab menyediakan nafkah, tempat tinggal, semua tanggungjawab suami. Ada juga certain time isteri bekerja. Dan tengok suami tak mau bagi nafkah tu atas reason apa? Atas pemalas kerja ke ataupun memang ada keuzuran dekat dia. Mungkin tak cukup kan, tak ada keuzuran. Tapi kalau isteri tu reda, tidak ada masalah. Itu hubungan dia dengan Allah. Dia mengabaikan tanggungjawab dekat isteri bagi nafkah, itu dia dengan Allah. Bab kita isteri, kalau kita reda lah dengan sedikit yang suami bagi tu, settle. Kita settle. Jadi masalahnya ini banyak berlaku yang suami abaikan tanggungjawab. Kalau abai tanggungjawab, sebab apa? Sebab dia sakit, kita maafkanlah. Dan memang Allah uji dia dengan sakit, patutnya isteri berlapang dada. Kalau dia malas, ini banyak berlaku malas, berlaku orang yang zalim, menzalimi isteri. Dalam Islam tak boleh zalim. Jadi maknanya dia boleh rujuk lah, boleh bincang. Nak nesai dia itulah. Kalau hantar jalannya, berbincang dengan suami. Kalau perlu ambil campur tangan keluarga. Dalam Quran sebut. Kalau nak campur tangan keluarga, pastilah belah keluarga dia, mak bapak dia ataupun keluarga yang terdekat untuk mesti ada mesyuarat, bincang, nasihat. Nasihat bagi. Itu di antara jalan. Kalau tidak, kalau semua tak jalan juga. Sebab tu Islam membolehkan perceraian dalam bab-bab yang tertentu kalau dia dizalimi. Kalau dia dizalimi, tidak bagi nafkah dengan sebab dia enjoy, dia ada benda-benda lain, dia boleh tabur duit dekat orang lain, anak dia derita, maknanya Islam bagi penyelesaian. Tetapi selagi mana dia boleh sabar, sebab apa? Setiap orang Allah bagi rezeki. Ingatlah percaya. Isteri yang takwa, anak-anak, bab makan, minum, rezeki, semua Allah dah tetap ada package. Sama aja. Cumanya suami tadi ni Allah bagi jalan, bagi dia je kat kita nak sampai kat itu jalan dia. Sedangkan rezeki kita pun ada. Tapi kat sini sangat kena combat lah. Kalau kita memahami dia, akhirnya kita berlapang dada. Tidaklah menjadi satu isu besar dalam hidup. Selagi mana kita boleh, jangan sampai kita dizalimi, cukup. Faham tak apa yang kau nak sampai ni? Bukan maksud nak ikut, dia tunjuk dia tak bagi nafkah, kita pun diam. Kena ada lah. Kena bincang, kena ada peraturan, kena bincang. Khidmat nasihat, campur tangan keluarga. Kalau nampak benda tu sampai menyebabkan keluarga kita dah pincang, dia ada jalan keluar. Solusi dia apa dia? Boleh rujuk pada badan-badan yang wajib. Kalau yang bekerja tu, boleh rujuk pada pengarah dia.
pengarah dia nanti boleh bincang. Nanti kalau dia kata dia bakhil tak nak ni, boleh pun dengan potong gaji terus pada isteri. Adalah banyak langkah-langkah dia jumpa pihak yang berwajib. Boleh faham? Kak Wan pernah jumpa kes ni masa kerja dulu. Pernah kita bawa kepada pengarah, akhirnya gaji dia disalur kepada isteri dengan anak. Akhirnya gaji dia sampai RM15. Dia tabur dengan wanita lain dekat seberang. Akhirnya gaji dia tinggal RM15. Itulah semasa Kak Wan kerja dulu tu di antara jalan dia kan. Tapi isteri yang sabar, reda dengan senyum, itu lebih baiklah. Itu sangat baik. Okey, soalan seterusnya dari Nur Afriza. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana nak menegur tanpa beletir kerana tak suka menegur sebenarnya? Kiranya tegur itu pilihan terakhir dan selalunya masa tu tengah marah dan geram. Jadi minta Ustazah leraikan masalah ini insyaAllah. Apa saja masalah rumah tangga, tengah marah tak boleh ni. Tengah marah tidak akan jadi nasihat. Sebab tu ada masa kita nak nasihat orang, tapi patutnya kita masa tu nak bagi masa tu juga, tapi lebih baik bila sabar. Jadi isteri sabar, jangan tegur masa tu, ambil sedikit masa sikit dengan kesabaran, insya-Allah akan dapat selesai dengan baik. Kita ni benar tu memanglah problem dah ada, tapi sebab marah kita bagi dia jadi sia-sia. Bila marah akan keluar apa? Tak akan ada hikmah. Bila marah setan masuk campur, jadi apa yang keluar tu jadi sia-sia. Bukan bentuk nasihat, bentuk apa? Beletir, bentuk menghina, akhirnya setan akan ketawa. Sebab tu banyak bentuk-bentuk kita kata kita dah puas nasihat dia Ustazah, sebenarnya tak nasihat pun. Tak ada, kita tak nasihat sebab kita sebenarnya kita nak hantar. Sebab dicampur aduk dengan nafsunya amarah, setan pun masuk tangan sekali, akhirnya kita yang perasan kita dah nasihat, sebenarnya tak mula lagi nasihat tu. Sebenarnya kita nak belim dia, kita nak hantar. Percayalah, dengan niat yang benar, nasihat yang benar, pasti akan dapat, tak akan sia-sia. Sebab tu apa saja kita nak nasihat suami, dalam keadaan yang ikut panduan Islam, kita minta restu daripada Allah dulu, tak akan sia-sia. Ingat semua urusan baik rumah tangga apa pun, kalau kita ada dalam tu ada mesyuarat, perbincangan, orang yang mula dengan perbincangan, mesyuarat, ini semua tidak akan berakhir dengan sia-sia. Itu yang Kak Wan nak bagi tahu hari ni. Kita yang kata kita dah nasihat apa semua. Kita waktu marah tak nama nasihat. Waktu marah ialah pasti dalam 199 akan jadi sia-sia. Dalam keadaan marah. Dia marah, kita marah, siapa bagi peranan? Iblis akan. Akhirnya setan jadi cemen. Setan pun senyum, akhirnya matlamat syaitan nak pergi cerai. KPI iblis ialah nak menceraikan rumah tangga. Bila dia dapat menceraikan rumah tangga tu, dia akan pergi ke HQ dia. Kita ada belajar HQ dia dekat laut. Iblis kata apa? Ni setan-setan pi, iblis dia kepala, iblis kata apa? Dia akan terus bagi pakai mahkota. Dia akan pakai mahkota kat iblis tu sebab berjaya menghasutkan orang tu bercerai. Sebab tu berhati-hati kita bila kita berdepan dengan suami ke, isteri pasangan kita ke, apa saja. Ingat, benda ni Nabi suka ke tak suka? Kita tanya. Benda yang kita nak beletir, nak berbincang, apa pun kita tanya. Benda ni Nabi suka ke tak suka? Kalau Nabi tak suka, lebih baik kita abai. Abailah. Bukan bermakna maksudnya tunjuk sangat macam kita kalah. Tak. Selama mana orang yang sabar tidak akan kalah. Orang yang sabar tidak akan kalah. Pasti sikit kita ni silap. Kita kalau boleh nak sekarang suami jadi baik. Kita buat apa kaedah yang Islam ajar. Dalam masa sama tunggulah, pasti kita akan dapat keajaibannya. Kita tunggu keputusan. Okey, Ustazah belum habis lagi kan? Ingat Ustazah habis tadi. Boleh ajukan soalan seterusnya Ustazah dari Fauzi Ahmad. Salam Ustazah. Kerap dibohongi oleh suami, sama ada dari segi kewangan maupun pergaulan dia. Sekarang ni nampak dia ke arah perubahan, tapi sebagai isteri susah nak kembalikan kepercayaan. Bagaimana nak menghindari perasaan tersebut? Perasaan berhati-hati dengan perasaan. Hati-hati dengan perasaan. Perasaan ni maksudnya perasaan dalaman. Hati-hati. Kalau kita nak bahagia, jangan campur adukkan dengan iblis, setan, hawa nafsu. Suami nak berubah, bagi peluang. Jadi Allah bagi petanda, kita pula jadi sanggup tak yakin. Kalau tak yakin, siapa yang sakit? Kecuali dah cerai. Sekarang kita nak duduk dengan dia ni, kita pula ada perasaan macam tu, setan juga yang bagi kat kita ni. Perasaan tak percaya, confident betul ke dia berubah. Dia nak berubah ke ni sebenarnya ni, kita tak support ni, kita tak suka ni kan. Kita akhirnya tak yakin dengan dia. Siapa yang susah?
Sekarang dia kata dia tak yakin. Tak yakin dekat suami nak duduk lama ni sedih tak? Susah tak? Berhati-hati dengan perasaan. Perasaan ni hati-hati. Jangan duk main. Perasaan ni setan akan masuk. Setan akan putar belit macam-macam. Jadi perasaan yang bukan akan datang nanti. Jadi hati sebab kita minta, ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar. Sebab tu kena minta doa Allah. Tunjukkan, ya Allah, bagikan aku sebenar. Tengok kalau binti sak buah laki dia pun kata dia muka jam untuk mak aku. Punya sakit hati tapi tak ada pun terus jumpa Nabi. Akhirnya selesai puji suami. Puji suami lagi. Ya Rasulullah, suami saya tak mampu nak bayar kifarah ni sebab dia dah tua, dia miskin. Tengok tak puji tak? Puji. Malam-malam kalau minta tolong Allah. Dia pergi jumpa Nabi tu sebagai nak minta pandangan. Tapi yang nombor satu, dia minta tolong Allah dalam waktu malam. Waktu malam minta tolong Allah. Allah ilham kat dia. Kamu pergi jumpa Nabi. Nampak tak? Kita ni tak minta tolong Allah dulu. Pergi tolong orang lain dulu. Pergi jumpa sahabat kita. Mengadu domba kat sahabat kita. Tak jumpa Allah. Dah habis satu taman. Dah tahu cerita. Baru nak cari Allah. Kita tak kena. Sebab tu kita dalam usaha pun cari Allah dulu. Walaupun sakit kepala, demam. Sebelum pergi jumpa doktor, cari Allah dulu. Faham tak? Dalam demam ni, sakit ni, demam, nak pergi jumpa doktor, ambil ayak dulu, baca Fatihah, minum. Bersandar dengan Allah, baru pergi jumpa doktor. Kita hari ni cari makhluk dulu. Faham tak? Itu beza. Sebab tu nanti kita hati-hati dengan perasaan tu, syaitan boleh masukkan. Nanti kita hati-hati dengan perasaan kita. Bahaya tu dengan perasaan kita nanti, kita rasa kita betul, tapi sebenarnya tidak. Nak tahu rasa betul tak betul, kena tengoklah Al-Quran hadis, apa Nabi ajar kaedah macam mana. Kaedah lagu mana? Belajar, belajar memperbaiki. Dulu masa dapat kat kita macam ni, masa dah berubah, diri kita pun juga berubah. Ada kelemahan kat kita, sama-sama repair, sama-sama baiki. Sama-sama baiki, insya-Allah tak akan sia-sia. Niat betul-betulkan niat, betulkan cara. Niat betul, cara betul, tindakan betul, lepas tu tawakal. Letak tawakal pada Allah, bukan tawakal pada orang. Ni tak ada orang tawakal kat rumah. Ada orang tawakal kat rumah. Ada orang tawakal kat kawan. Tak boleh, kita tawakal 100% pada Allah. Ada orang dia tawakal kat rumah, dia pergi jumpa rumah. Rumah cakap ni macam ni, bagi ajaran sesat. Akhirnya dia keliru. Akhirnya sarat dalam hati dengan iblis, setan semua. Akhirnya lingkup semua rumah tangga. Faham ya? Ingat kita ada Allah. Mengadu dengan Allah dengan betul cara dia. Sebelum nak suruh suami jadi baik, bukan maksud kat orang sokong suami ni, bukan maksud contoh hari ni nak sokong suami dah. Sebelum suami jadi baik, kita terlebih dulu kena jadi baik. Itu je, itu kaedah dia. Konsep dalam hidup, sebelum nak suruh orang lain jadi baik, kita dulu jadi baik. Kalau sedih-sedih sangat, baca Alam Nashrah, macam kan? Baca Quran, ambil Quran, peluk Quran, hilang sedih. Okey. Okey, itu saja soalan di chat. Kalau ada soalan-soalan lain yang ingin diajukan oleh jemaah, silakan. Kita ada sedikit masa lagi bersama Ustazah. Ustazah pun mungkin penatnya, baru saja habis khatam, kan? Tak cukup rehat lagi. Penat tu tidak. Penat tu tidak. InsyaAllah tadi 1:30 pagi kat Wan Hikam. Hikam 1:30 pagi tadi. Penat tu ni Adinda. Cuma belum packing lagi. Sat lagi 8.50 kita pergi kawan wajah. Tapi boleh, tak ada hal. Kita ambil masa dalam setengah jam untuk packing, bersiap, turun ke bawah, turun back, tu tak apa, insya-Allah dalam tindakan. Jadi satu soalan lagi, siapa yang nak tanya, insya-Allah. Okey, satu soalan lagi. Kita pun kenalah beri masa untuk Ustazah relax minda, relax diri. Nanti dengan Ustazah pula stres nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah sabar. Dah kena tipu beberapa kali. Dia dah rujuk minta maaf lah, dia balik semua dia buat perangai. Jadi macam mana nak menyimpan kepercayaan lagi pada dia? Sebenarnya kita kata kita sabar, dah rujuk, itulah proses kehidupan, kan? Jadi maknanya kita tak dapat memperbaiki dia, kita baiki kita. Nampak tak? Kita baiki kita, jangan baiki dia. Kita pun tak baik, kita tak ada kekuatan nak suruh dia jadi baik macam kita mau. Yang kita mau macam ni, suami balik berdepuk, lembek kat kita ni, tunduk taat kita mau begitu, tapi tak semesti kita dapat. Kita jangan putus asa, dia patah balik kan, dia punya proses dia patah balik kan.
InsyaAllah kita kena hebat. Kita kena berterusan berdoa, minta tolong Allah bagi pandai. Mungkin panduan kaedah yang kita buat selama ni tidak menepati. Nanti Allah temukan dengan kaedah yang lain insya-Allah. Sebagai isteri kena sabar, kena tengok dengan senyum seronok. Kalau kita tengok membenci, kita tengok dia pun kita benci tak suka, maknanya kita tidak jujur dalam bagi pandangan kat dia. Kita tidak jujur dalam nak memperbaiki hubungan tu, kita tak jujur. Nampak tak? Jadi maknanya kita sentiasa berbala. Percayalah. Hati dia Allah pegang. Dia manusia, dia agama Islam. Kita juga Islam. Sebenarnya Kak Wan yakin ni nanti jangan ada pula kata tak kena pandai cakap lah kan. Bukan. Kak Wan yakin benar lah. Selama mana kita sabar dalam sabar yang benar. Sabar dalam solat maksud Kak Wan. Sabar dalam solat Quran sebut. Selama tu tidak akan kecewa. Pastilah. Hari ni boleh jadi formula kita silap. Kita silap cara. InsyaAllah. Ni kita pun semua dah berumur. Sabar yang benar. Sabar yang benar. Kita kata kita sabar. Tak kena sabar. Sebab tu daripada awal lagi boleh jadi kita dah silap masa nak kahwin. Masa kahwin tu silap kat mana? Silap tak cermat dalam nak tengok tak akhlak dia, pangai dia semua. Asalkan dia handsome kita suka tak apa. Fine jodoh kita dengan dia. Sekarang proses untuk baiki. Kita pun ada lemah, dia pun ada lemah, masing-masing memperbaiki. InsyaAllah, kalau minta restu daripada Allah, bermula dengan niat yang benar, tindakan yang benar, sikap yang benar, munajat dengan Allah, sabar dengan solat, banyak solat minta Allah bersandar, tak akan kecewa. Pasti tidak akan kecewa. Itu formula yang tepat. Kalau kita kecewa, pasti kita belum sampai makam yang takwa tadi. Allah sebab kalau kamu takwa, taubat, taat pada Allah, tinggalkan maksiat, perbaiki dengan amal soleh yang baik, jaga 3, jaga tauhid. Kalau hari ni pergi jumpa bomoh lagi macam mana? Jaga tauhid, jaga cara hidup ibadah kita dengan baik, yang 3 jaga akhlak, insya-Allah Allah jaga. Selama ni pun kita yang dah macam ni pun ni Allah tolong. Allah kalau Allah tak mau boleh lingkup kita semua nah. Okey, boleh faham sekat tu. Sabar yang benar. Terima kasih Ustazah. Ustazah kalau ada peluang Ustazah jalan-jalan ke kamera tu sikit tengok suasana masjid tu Ustazah. Rindu nak tengok. Masya Allah. Alhamdulillah. Doakan kami Ustazah datang lagi. Allah okey. Last sekali tinggal Kak Wan 2 jemaah yang lain semua dah balik. Kak Wan pun balik sekali terus pack. Sebab beg Kak Wan tinggal di sini. Tak balik dah. Satu beg senang tinggal je baju kat sini kan. Dan kali tak yang bawa insya-Allah. Doakan semua dah. Adila ke Kanda semua kat sana. Itulah sebatas yang Kak Wan boleh kongsi kan. Kak Wan boleh kongsi. Lagi satu Ustazah pernah ajar. Tengok muka suami baca la quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah. Selalu cakap kat suami kita sayang dia. Saya sayang bang kan. Sama-sama akhirnya satu hari dia akan pastilah yang nak pegang hati tu dia, apa ni. Kalau kita tengok pun dah menyampah macam mana tu. Kita tak jujur. Kita mau apa yang kita nak sedangkan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah tahu. Dengan taat pada suami juga jalan tiket untuk masuk syurga. Banyak jalan, banyak didik insya-Allah. Kita orang ni tak betul cara, banyak cara tak betul. Nanti orang kata, Kak Wan ni banyak masuk lelaki tak? Sebab tajuk dia isteri takwa. Isteri takwa maksudnya macam mana bentuk PA suami pun akan boleh tunduk. Allah akan tunduk. Yang penting restu Allah. Dia akan tunduk. Okey, faham Kita pun tak naklah suami sampai tunduk yes man, sampai tunduk macam orang bodoh. Kita tak mahu macam tu. Nak ke suami sampai bodoh kita tak mahu, kita tak nak, kita tak mahu. Kita mahu macam ni, normal macam orang lain semua. Walaupun dia tak lambung-lambung kita kan. Lambung-lambung kita dan kita pun semua janganlah tengok sangat FB orang. Tengok macam nak orang lelaki dia entertain dia. Kita pun nak suami, kita pula suami orang kampung, orang miskin, tak pandai, tak glamour, kita nak suami glamour. Bila birthday nak kena bagi bunga, kena bagi kek. Dia orang kampung, tak pernah ada benda tu semua, contoh kan. Jadi kita nak, jangan kita expect yang tinggi macam tu. Belajar seadanya. Belajar seadanya apa yang ada ni. Kadang-kadang nak suami nak gelamai, tengok dalam FB orang. Ini nak masuk FB orang sambil jalan dia tengok dah rumah orang, boleh masuk rumah orang ni. Tengok suami dukung, suami lambung-lambung dia suami tak lambung. Kadang-kadang hak lambung tu lebih awal you kena tipu. Faham tak? Dia lambung tu lebih awal kena tipu. Lambung tu dekat atas. Lambung kita berat. Jadi Lambung jatuh Ustazah.
tak lambung besar, tak terlambung dah. Topik cari lain Benar. habis. Sebenarnya kita pun kita nak Oh, apa, ni kita betul. nak ada value. Kita suami ada nilai dalam agama, nilai dalam masyarakat. InsyaAllah kita nak ada nilai. Nah, kita InsyaAllah. nak duduk sekejap je. Dunia ni sekejap je. Kontrak kita dengan dia tak tahu berapa lama. Kontrak. Kita ni kontrak dengan dia tak tahu berapa lama. Jadi sama-samalah kita belajar mengobati kelemahan. Kita pun dah lemah juga. Kita duduk pasal kita elok. Cuba tanya dia. Berapa banyak dia boleh habiskan. Jadi tak apalah bang. Saya pun ada tak elok. Abang pun kita ada kekurangan. Sama-sama kita bagi lah. Cuba Dia tak doa lambung. depan. Dia tak lambung kita lambung dia Ustazah. Contoh macam tu nah. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang penting doa lah. Banyak buat kaedah yang Allah ajar. Solat. Solat banyak-banyak tu depan dia solat. Solat lagi bawa sejarah solat. InsyaAllah akan tanam dalam hati. Doa banyak ya Rab. InsyaAllah. Kalau Kak Wan nampak macam tu lah. Nah, kita tak pakar dalam kaunselor. Tapi apa pun kaunselor duk main kat kita ni, itu je jalan dia. Formula dia sabar dengan solat. Itulah Quran sebut. Ustazah, Ada. sampai yang depan dia kan dia kata riak pula. Riak tu dia. Semayang Ada. depan dia. Ada yang kata bagi hadiah. Itu terpulang lah boleh. Nabi pun ajar untuk gembirakan bagi hadiah. Jadi sampai lama mana nak bagi hadiah, time tak bagi hadiah macam mana rasa? Bagilah hadiah doa. Hadiah doa kat suami kita. InsyaAllah suami pun happy. Setakat tu dulu Kak Wan ya ni. Adila Kak Wan minta diri dulu sebab dia orang nak vacuum kat sini. Nampak tu dah datang nak vacuum. Okey, alhamdulillah. Semua boleh faham Ya, boleh Semua faham. dah faham. Allah. Faham Terima kasih. Mana malam. Ya nak balik dah di sini pukul pagi, pukul 7.25 pagi. Okey. Boleh minta bantuan doa untuk spontan kami Kak dulu Mazli dia Ustazah. orang apa ni pihak pengajar Assalamualaikum, kata tajuk Ustazah. tu spontan. Kak Wan pun tak ada kitab apa terus spontan je apa-apa pilihan Kak Wan. Alhamdulillah. Kawan jemaah Alhamdulillah. iman nak apa ni Kak Mazli dah promosi Fun and Easy punya umrah. Dia all nak Ustazah share bila nak buat lagi. Ramai dapat 9 umrah ada insya-Allah, dapat 9 umrah ada insya-Allah. Dapat rezeki lah. Ada yang 9. Walaupun buat tiket murah, makan tanya dia orang macam mana orang Oi, kita. makan best. Tak sempat lapar. Alhamdulillah. Kan semua Jadi, ibadah terima sampai kasih, balik Ustazah. dipimpin. Kita baca Semua kitab ibadah Amin dengan doa dipimpin. Ustazah hari ni Ustazah. Semua dipimpin. Tiap-tiap hari buat umrah. Doa. Ustazah dah lambat tu. Ustazah ni dululah. Ustazah Doa, pun doa. masa begitu cemburu. Jadi Ustazah doakanlah untuk semua berdoa. Okey, semua angkat doa bersama Allah ya Ustazah. Tuhan ya Karim. Kami mohon rezekilah pada kami semua untuk Engkau sudi ya Rab jemput kami dapat menunaikan haji dan umrah pada tahun ini dan tahun yang akan datang. Kami Amin. mohon kepadamu ya Allah masuk ke dalam hati pasangan-pasangan kami semua untuk kasih kepadamu ya Rab dan kasih kepada kami. Ya Allah masukkan dalam hati kami untuk kasih pada suami dan orang beriman semuanya ya Rab. Kami mohon kepadamu ya Allah jauhkanlah kami semua di sifat berbantah-bantah ya Allah. Kami mohon kepadamu jadikanlah kami isteri yang bertakwa kepadamu la'alakum tattaqun. Wassalam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin Ustazah. Terima kasih. Okey.